cara untuk bertalaki sebenarnya sangat simple. Fastami wa ansit. Dengar dan perhatikan. Dengar dan perhatikan, kemudian follow, baca. Itu cara bertalaki. Dengar, perhatikan, follow, baca. Dan kemudian, dekat dalam bertalaki ni sebenarnya kita lebih fokus kepada praktikal. Praktikal tu maksudnya kita takkan sebut nama-nama tajwid tu, tetapi lebih kepada mendengar dengan teliti. Itu yang dikatakan dengar dan fokus. Dengar dengan teliti, contoh bacaannya, panjang pendeknya, kemudian dengung. Dengung kan ada 3 kategori, betul? Dengung ada 3 kategori. Yang belajar dengan saya dia tahulah. Dengung ada 3 kategori. Pertama, sengau. Kedua, cantik. Ketiga, pelik. Kena dengar tu. Jadi masa baca tu nanti akan bunyilah maka. Sengau tu. Sengau. Manja. Silap. Manna. Cantik tu. Mimma. Cantik. Betul? Kemudian akan pelik. Miawa. Mawa. Pelik. Betul? Fokus kat situ. Teknik untuk bertalaki. Jadi jangan, saya takkan sebut dekat dalam ni, ni idgham bila guna, ini mad silah qasira, mad silah tawilah, tak ada. Kalau nak masuk sesi tu, pergi kelas tajwid. Pergi kelas tajwid belajar. Senang aja, tak masalah. So bertalaki lebih fokus kepada sami, fastami wa ansit. Dengarkan, perhatikan, ikut. Dia langsung praktikal. Kalau sekolah tu langsung sekolah praktikal. Dia tak ada sekolah teori dah, langsung praktikal. Clear Baiklah. Dah buka semua Quran ya. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebelum saya terangkan apa ayat ini kata. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan manakah, Allah kata fabi'ayyi ala, dengan manakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Artinya kan di ayat ni Allah menerangkan laut ada 2, marajal bahrain yaltaqiyan, 2 laut berjumpa, iaitu laut tawar dan laut masin. Dan di antara keduanya tidak sampai bercampur. Maksudnya yang tawar tak bercampur dengan yang masin tak bercampur dengan yang tawar. Maka Allah tanya, dengan nikmat ni tadi, laut tidak bercampur dan ada 2 jenis laut ni tadi, maka dengan nikmat mana lagikah, kata Allah, yang kamu dustakan? Mana lagi yang kamu cuba nak dustakan? Waalaikumsalam Abang Rodi Ma'ruf. Fokus pada tajwidnya. Fa bi ai. Saya jelaskan, kalau ada sabdu, ya ni seakan-akan 2 huruf. Satu ya dia mati, ai mati, betul? Kemudian ya kedua hidup. Ai, so dia macam ada tekanan. Lai, 4 harakat. Fokus pada 4 harakat saja, jangan pening-pening kepala. Dia ada 4 dengan 5. So saya suruh fokus pada 4 harakat saja. Nampak ulat, nampak hamzah. 4 harakat. La rob bi, tekan hurufnya. Rob bi kuma tukal riban. Ingat hujung lidah mesti keluar sedikit huruf ni. 2 huruf saja, tak banyak. Kal riban. Jadi kalau lidah tertahan dekat gigi, tengok. Kaz dia tertahan. Tak nak lepaskan lidah tu, lepaskan lidah tu. Kal riban. Ulang balik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma
Selanjutnya 22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Okey. Saya terangkan dulu ayat ni cakap tentang apa. Allah kata yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Keluar dari kedua laut tadi ni, Laut Masin dan Laut Tawar, kiri kanan tak nampak. Kiri kanan tak nampak tu, jap. Okey, clear. Okey. Jadi dia kata yakhruju minhuma, keluar daripada dua laut adalah daripada dua laut tu keluar lu'lu' wal marjan. Lu'lu' ni adalah berlian putih, berlian berwarna putih. Wal marjan, marjan ni berlian berwarna merah. Memang ada sejarah ya. Jadi jin-jin pada zaman Nabi Sulaiman dahulu, cerita sedikit supaya agak tahulah sejarah sikit. Jin-jin pada masa Nabi Sulaiman dahulu, mereka kerja utamanya adalah mencari lu'lu' wal marjan di dasar laut. Memang ada dua ni. Memang itu kerja mereka ketika di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Kan jin iblis kan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman masa tu. So kerja mereka memang ini jadi makhluk yang mencari lu'lu' wal marjan. Okey. Dari segi makhraj, perhatikan dengung panjang pendeknya, dengungnya dengar kha, berdengkur. Waalaikumsalam warahmatullahi abang Abdul Jalil. Berdengkur, okey, berdengkur. Ruju min huma min, clear. Sebab apa? Nun dia mati tapi ada tanda sukun ni, nampak? Biasa kalau nun mati ada tanda sukun, biasanya dia akan berjumpa dengan huruf yang tidak berdengung. So senang nak ingat macam tu, ingat. Nun mati nampak atasnya ada sukun, berarti akan berjumpa di depannya huruf yang tidak berdengung. Min humal, nampak? Ada alif lagi, ada lam pula depan lagi. Okey. So perhatikan betul-betul balik. Dia punya lompat tu jauh, nampak? Min humal, dia masuk ke dalam sabdu. Kerana apa? Pertama, mim panjang, betul? Tapi tak ada point. Okey. Disebabkan ada hamzah wasal. Lepas hamzah wasal ada pula lam lagi, tapi pun tak ada point juga, kosong, nampak? Di depannya ada lagi satu lam, ada sabdu. Okey, ini kita kena fokus sebab banyak orang kat sini masalah baca. Jadi baca dia min humal mal lu wal wal. Sebab hamzah tu berada di atas, tepat-tepat di atas huruf waw. Waw ni huruf waw mati ni kita panggil dia huruf mad. Okey, tepat-tepat di atas ni. So dia panjang, dia jadi pendek, silap. Wal, alif lam qamariyah, wal. Sedap, mesti bunyi lam, ingat tu. Dia ada dua, qamariyah, samsiyah. Qamariyah mesti bunyi lam, tanda dia lamnya ada atasnya ada sukun. Wal maur, ingat tu. Sebelum ni saya pernah jelaskan, kalau ra mati sebelum ra baris atas. Sebelum ra mati ni baris atas. So dia mesti maur jan tebal. Dia tak boleh mar salah. Maur jan. Okey, kita baca balik sama-sama. Yakhruju min humal wal marjan. Bunyi belakang tu macam bunyi nun.
Okey, ayat selanjutnya 23. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memang banyak orang baca bila sampai ujung ni dia nak pandang bawah lambat. Jadi dia panjangkan ni. Contoh ala'i rabb, dia terpanjang. So sebenarnya senang. Masa baca masa baca panjang ni tu mata jeling sikit ke bawah. Jeling dan ingat huruf apa kat bawah tu. Irab bi irab. Langsung pandang ke bawah. Okey, ni pun teknik sebenarnya supaya kita lebih cepat. Mata tu kena laju baca Quran ni mata kena laju, kena fokus. Okey, ayat ni mengatakan maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Memang ada sejarah Lu'lu' wal Marjan ni ada di dasar laut dan telah dicari pun oleh jin-jin, dan sampai sekarang banyak manusia yang mencarinya, termasuklah ada mutiara dan sebagainya, kan? Jadi kata Allah, dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Okey. Fa bi ayyi alas, 4 harakat. La irob bikuma tukadziban. Okey, nanti di akhir kelas nanti kita akan baca balik daripada atas sama-sama. Okey, ayat 24. Perhatikan ayat 24. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Okey, saya terangkan dulu ayat ini mengatakan tentang apa. Walahul jawaril munsya'atu. Okey. Jadi kata Allah, bagi Allah beberapa perahu yang terangkat di laut. Beberapa perahu yang terangkat di laut bagaikan tanda. Bagaikan a'lam ni tanda, maksudnya bagaikan gunung. Maksudnya perahu-perahu, kapal-kapal yang ada di laut yang kita nampak sekarang, megah, timbul dekat dalam laut tu bagaikan gunung ganang. Maksudnya besar-besar kapalnya, besar-besar kapal tu, tak tenggelam pun. Bahkan sekarang ada kapal yang terbesar di dunia, macam-macam kapal terbesar di dunia, betul? Kita nampak dia boleh timbul di laut. Okey, itu maksud ayat 24 ni. Tajwidnya perhatikan, walahul hul. Okey, jelas lamnya jelas. Sebab di atas lam ada tanda sukun. Hul jawaril musya. Dengar tu dengung saya. Musya. Sengau, betul? Sengau, tak jelas. Okey, matinya nampak tak ada tanda sukun. Musya'atu fil jelas lamnya. Hapadas rikal ini pun sama, alif lam qamariyah. Alifnya dekat sini, lamnya nampak ada tanda sukun. Kal lam ain ni tak tahu, saya pun tak tahu kenapa banyak orang susah sebut. Sebenarnya senang. Dia ada dua cara dia. Yang cara yang kurang tepat tu daripada dalam, daripada luar ke dalam. Contoh itu sebenarnya kurang tepat. Dia yang betul tu dari dalam keluar. Lam. Jadi keluar bunyi tu daripada dalam tenggorokan tu keluar dia. Bukan daripada luar ke dalam, bukan. Daripada dalam keluar. Kalau luar ke dalam nampak? Kalau dalam keluar
Dia ambil dari dalam. Pelan-pelan boleh. Semua boleh sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Okey, salam balik. Baca sama-sama. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Lam bibir rapat. Okey. Ayat 25. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya lagi. Kita nampak dah depan mata laut, dekat laut sana kapal bagaikan gunung ganang timbul, boleh terapung di atas laut. Maka kata Allah, dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu nak dustakan? Ya Allah nak membuktikan, Allah telah buktikan bermacam-macam benda dekat muka bumi di depan mata kita, kan? Tapi kata Allah, dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Apa lagi yang kita cuba nak dustakan nikmat-nikmat Allah? Itu maksud ayat ni. Okey. So cara bacaan dia. Ini saya belum baca lagi. Saya balik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Ini ayat yang diulang-ulang ni insya-Allah tidak menjadi masalah. Okey, selanjutnya ayat 26, perhatikan. Kullu man 'alaiha fan. Okey. Kullu man jelas. Dia nun mati tapi ada tanda sukun. Ingat tu di lama-lama insya-Allah kenal lah tu, hafal lah tu. Okey. Ayat 26 ni menceritakan tentang kullu man 'alaiha fan. Kata Allah, setiap orang yang ada di atas bumi ini rosak. Setiap orang yang ada di atas bumi ini rosak, akan rosak, semua akan mati maksudnya. Kullu man 'alaiha ini kita panggil dia bacaan lembut. Kalau ada ya mati, sebelum ya mati baris atas, ataupun waw, sebelum waw mati baris atas, kita panggil dia lembut. Lai, lau, alaiha fan. Okay, sekali lagi kita baca. Kullu man 'alaiha fan. Dia bukan dengung disebabkan mematikan nun tu memang ada seperti seakan-akan dengung. Fan. Okey. Selanjutnya ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey. Saya baca secara apa kata? Mengeja, perhatikan. Wa ya ba, wa pendek. Wa ya ba qalqalah kecil. Qalqalah yang ringan sebab apa? Ada tanda sukun. Ingat tu. Kalau ada tanda sukun, qalqalah dia ringan. Ya ba qa panjang sebabkan ada alif ni. Qa waj ni pun qalqalah pun ada tanda sukun, nampak? So ringan. Wajib, tapi wajib bunyi ingat tu. Sebab banyak orang tak tahu bunyi sini. Wayab qa wayab dah jadi huruf pa tu. Fa ke pa. Yap. Ya be. Wajib.
hurab, hurab, bika rob. Ingat ba tu macam ada dua, satu mati satu hidup. Kalau mati rob, betul? Kalau hidup balik bi. So dia jadi rob bi. Itu yang dikatakan sabdu ni ada 3 harakat. Dia ada 3 harakat. Sebab dia seakan-akan ada 2 huruf ba. Okey, rob bika lul, lul, ujung lidah jangan lupa tu. Keluarkan sedikit ujung lidah, ujung lidah. Saya contohkan tengok, saya contohkan, perhatikan. Rob bika lul, lul, lul. Ingat mesti keluar, mesti keluar. Seakan-akan lidah tu nak tergigitkan oleh gigi tu. Okey, lul, jalali, jalali, wal, liwal. Alif lam jelas. Ikram, ikram. Ada yang baca hamas, hamas ik. Tapi agak ringan, jangan berat sangat. Sikit saja. Ikram. Atau yang baca ikram pun boleh. Okey, kita ulang balik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey. Ayat 28. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah kata wa yabqa wajhu. Ini saya belum tafsirkan Okey, saya terangkan dulu. Allah kata wa yabqa wajhu rabbik. Yang hanya kekal hanyalah wajah, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu Muhammad, kata Allah, iaitu Zul Jalali wal Ikram, zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi kata Allah, semua manusia besok akan fan tu rosak. Maksud rosak tu akan mati. Semua manusia akan mati, kata Allah, di atas bumi. Semua manusia yang ada di atas bumi akan mati. Yang tersisa hanyalah wajah, yang tertinggal hanyalah wajah Allah yang maha agung lagi maha mulia. Kemudian Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang masih kamu dustakan? Kita nampak betul setiap hari ada kematian. Setiap hari ada kematian. Ini membuktikan ayat 26 ni betul. Dan yang kekal besok hanya Allah setelah hari kiamat. Hanya Allah yang kekal sebelum kebangkitan yang kedua. Itu maksudnya. Makanya Allah tanya, maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu cuba nak dustakan? Okey, ayat 29. Perhatikan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ingat ard. Lidah tu melekat dekat 2 tempat sahaja ketika bot ni mati, iaitu dekat pipi kiri atau kanan. Saya contohkan, tengok. Wal ar kiri atau kanan. Wal ar ataupun gusi. Lidah tu ke tepi sini. Wal ar, dia melekat. Okey, ini perlu, dia tak susah tapi perlu sedikit masa untuk lidah tu lihai sikit, lihai. Lidah maklumlah kan, kadang-kadang orang ni baca Quran, lidah tak bergerak. Tak bergerak kat situ aje. Kan? Kadang-kadang lidahnya kat atas langit-langit aje. Tak bergerak langsung, kan? Tapi kalau bab-bab cari makanan yang tersangkut-sangkut kat gigi, kat gigi si celah tu kan, tu cantik pula dia punya pergerakan tu.
Cantik lah. Dia boleh tarik pula tu daging-daging ke ikan yang melekat dekat gigi tu. Kan? Tapi bila baca Quran dia kaku. Ini biasa kan. So dia perlukan masa untuk lihai. Okey. Terusnya kulla yaumin huwa fi sya'an. Sya'an. Ingat tu? Sya'an. Dia baca bunyi an. Sya'an. Okey. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua manusia yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Betul tak? Sampai sekarang semua kita ni minta pada Allah, betul? Bahkan orang-orang kafir pun dia pun sebenarnya minta pada Allah. Dia pun tahu Tuhan Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'in. Kata Allah, setiap hari Allah dalam keadaannya. Ya? Dalam keadaannya maksudnya Allah juga mempunyai kesibukan dalam mengurusi hamba-Nya. Ya? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam keadaannya. Keadaan iaitu sibuk dengan pekerjaan mengurusi hamba-Nya. Okey. Dia nak kabulkan banyak perkara untuk hamba-Nya. Jadi sekiranya kita berdoa, katakanlah kita berdoa tak terkabul-kabul, contoh kan, berarti kita kena sabar. Sabar. Kerana doa ni ada 3 perkara yang akan berlaku. Yang akan berlaku antaranya nombor 1, makbul langsung. Ni langsung makbul, langsung dapatlah maksudnya. Nombor 2, dia tertunda. Tertunda tu maksudnya tak tahu bila dapatnya, tapi dah kabul dah. Dah diterima dah, kan? Dah diterima, telah lulus, tetapi tak tahu bila datang bantuan tu. Contoh, kan? Lain macam ni tu, Ustaz. Okey, kemudian yang ketiga pula, dia ditukar. Ditukar ni maksudnya, contohlah dia minta murahkan rezeki, jadi orang kaya lah contoh kan. Tapi tak kaya-kaya, dah lama minta dah ni, tak kaya-kaya. Tapi badan sihat, anak sihat semua, sekolah macam biasa, makan minum alhamdulillah, walaupun kes pagi makan pagi kata orang, kes petang makan petang, tapi tak ada masalah. Tu kena ingat tu, kan? Dia dah lulus, cuma Allah luluskan dengan cara ditukar benda lain dibagi. Dia tak bagi kekayaan, kerana Allah Maha mengetahui terhadap hamba-Nya. Dia tahu kan dibagikan mamat ni kan lebih kan, lain pula jadi dia. Dibagi pula mamat ni kan kurang kan, lain pula jadinya. Allah Maha tahu. Kan? Allah Maha tahu. Okey. Yes aluhu hu. Okey. Ingat benda ni selalu tersepit kat tengah-tengah ni. So panjangnya 2 harakat. Dia panggil mad juga nama dia. Ma fi. Dengar bunyi dengung tu. Ma fi, nun mati bertemu fa. Sengau. Orang panggil ikhfa. Fissa. Nampak. Kita nampak dah. Ini Komariah. Silap. Samsiah. Matahari. Dia ada alif lam juga, tapi atas lam tak ada tanda sukun, nampak. Tapi depan lam ada sabdu. Maka bunyi ni, fa ni akan masuk ke dalam sin yang ada tanda sabdu. Tak kisahlah huruf apa, janji ada tanda sabdu. Fis. So alif lam hilang, seakan-akan hilang, betul? Fis sama wa. Ingat dia ke depan, dia kat depan sikit je, nampak? Berarti mim panjang. Ni depan sikit berarti waw panjang. Ma wa tiwal ar kulla nampak macam lambat sikit situ kan. Dia ada 3 harakat satu lam mati, satu lam hidup. Kul mati, la hidup. Kul la min hu jelas. Tanwin bertemu ha, jelas. Huwa fi, tengok tanwin dia tak sekata, betul? Tanwin dia sekata, silap. Tanwin dia sekata. Kalau sekata berarti dia akan berjumpa dengan huruf yang tidak berdengung. Huwa fi sya'an. Okey, kita baca balik sama-sama.
yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Ayat 30. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan Allah dah cakap kan, semua manusia dekat muka bumi ini minta pada Allah. Betul? Kemudian setiap hari Allah dalam keadaannya sibuk mengurusi hamba-hambanya, permintaan-permintaan dan sebagainya. Maka kata Allah, dengan nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan? Apa lagi nikmat Allah yang kita cuba nak dustakan, yang kita tidak percaya dan sebagainya, sedangkan semua telah terbukti di depan mata. Itu maksud dia. Okey, ni bacaan dia macam biasalah. Fa bi ai i a la i rob bi kuma tukadziban. Alhamdulillah. Baiklah, kita ulang balik daripada ayat 21. Kita baca sama-sama, standby daripada ayat 21 kita baca sama-sama sampai ayat 30. Okey, kita ulang balik daripada bismillah. Boleh kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Sekali lagi perhatikan, sama-sama ikut. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ayat 23. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 24, perhatikan, ikut sama-sama. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam kal. Sekali lagi perhatikan, sama-sama ikut. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Okey, 25. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, selanjutnya ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Sekali lagi. Kullu man 'alaiha fan. Selanjutnya ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekali lagi ayat 27.
Jadi kalau kita nampak surah tu macam agak panjang ayat dia, bukan surah, ayat dia agak panjang, standby, kita tarik nafas, tahan dalam perut. Tahan, okey. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey, ayat 28. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, insya-Allah yang ayat 28 yang Fabi ai ni soal senang Okey, ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Okey, ulang balik ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Okey, selanjutnya ayat terakhir 30. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim.